Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat sama-sama masuk tahun 2023 Masihi. Dulu masa orang sebut wawasan 2020, kita pun tak tahu sampai ke tak. Dah lebih 2020 dah. Dengar perkataan 2020 tu dah tahun 90-an dulu kan. Dia masa tu pun dah bayang berapa umur ni, ada ke tak tu. 2020 dah lepas, jauh daripada 80-an, 70-an. Tuan-tuan kat sini banyak lahir 70, 60 lebih, 65 ke 70, 70 lebih ke 80. Itulah dia. Makin tambah tahun, makin kurang umur. Dia satu benda yang bertambah tetapi dia makin berkurang ialah umur. Benda lain kalau tambah dia makin banyak, tapi umur makin tambah makin kurang. Kurang umur di bumi. Dia berbeza. Kita tambah 1 tahun, kita kurang 1 tahun di bumi. Maknanya umur tak bertambah, umur berkurang. Dia terbalik. Sebab tu kalau orang tak faham konsep ni, dia rasa dia nak umur dia tambah. Sebenarnya umur takkan tambah. Sifat umur dia makin pendek. Dia daripada panjang ke pendek. Dia bukan daripada kosong pergi tambah. Sebab tu kita tak boleh cakap lagi 3 tahun aku nak buat benda ni, buat benda baik, sedangkan lagi 3 tahun pendek umur. Dia makin pendek. Betul ke ada 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, minggu depan, esok. Sebab tu dalam taubat dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh aku tunggu lagi 1 tahun. Pasal lagi 1 tahun kau dah pendek umur lagi 1 tahun. Aku bila tengok sifat umur, seiring dengan umur ialah keupayaan dan kesihatan. Maka bertambah umur, makin kurang umur, dan makin kurang keupayaan, dan makin kurang kesihatan. Sebab adalah tidak bagus seseorang untuk berubah ketika umurnya 60, 70, tak kala dia nak pergi umrah pun tak boleh. Nak puasa pun tak larat. Nak pergi haji pun orang kena pikul. Sebab itu konsep ni sangat tak betul. Dalam satu-satu benda buat dia jadi teka-teki. Tanya orang, apa bendakah dia bertambah tetapi dia berkurang? Ialah usia. Dia tambah pada angka, dia kurang pada hakikat di bumi. Maka umur tak pernah bertambah, umur semakin berkurang. Dia kita cakap, Allah kurang dah umur aku setahun. Macam tu patutnya. Bila kita cakap ke anak susah nak faham lah pasal benda ni. Benda-benda halus tak nampak. Kalau kita adik dah kurang umur setahun, pening dia. Ini happy ke tak happy ni? Apasal mak cakap macam ni? Adik selamat pendek umur setahun. Dia tak boleh terima. Selamat panjang umur, tambah umur, dah 10 tahun. Sebenarnya dah 10 tahun dia kurang umur kat bumi ni. Sebab tu Islam dia tak sama dengan agama lain dalam menyambut kelahiran. Dan Nabi SAW puasa. Faham tak? Dia 15 tahun kita tepuk tangan, dah 15 tahun dah. Lepas tu kena sedih ni, kurang dah umur kau kat dunia ni setahun. Masuk 16 tahun, Allah lagi kurang dah setahun. Itu sebenarnya makin dekat kepada mati tu. Kalau tahu benda ni, settle problem. Tapi pelaksanaan memang masalah. Pasal dunia menggigit kita kiri kanan depan belakang. Tiba-tiba nak cerita pasal solat Jumaat, jadi penawar bagi hati. Itu masalah. Sebenarnya tu masukkanlah pekat penawar bagi hati. Ini fiqah, selingan tahun baru lah. Jadi apa nak doa? Konsistensi, istiqamah.
bagi Tuhan jangan cabut benda yang dah ada. Pasal kadang-kadang kita pun nak cabut daripada surau kadang. Betul. Support system kita tak kuat. Ini ada kawan-kawan sikit-sikit okey lah. Tapi kawan-kawan dia tak makin tahun makin kurang, maka makin tambah. Dia tanya. Makin kurang. Yang mati-mati, yang pindah-pindah, yang dah kahwin pun bawa diri ni lama-lama. Anak kita pun makin lama hilang daripada kita pun. Bela dia sampai umur berapanya. Habis dia masuk universiti, silat-silat tak jumpa terus dah. Masuk college umur dah sampai 25 dah nak kahwin, dah pindah. Tak boleh lama. You manage surau, dia akan keluar. Kita perlu generasi seterusnya, tapi kita tak nampak. Masa berjalan, apa kita buat sebenarnya nak menyambung sesuatu tuntutan, iaitu semua orang tak boleh mengajar agama, tapi semua orang boleh terlibat dengan dakwah. Ini dakwah lah. Dakwah ni lagi rumit daripada mengajar. Saya mengajar ni tuan-tuan dah ada depan, cakap je apa yang dalam kepala, tapi nak suruh orang datang, nak jentik hati orang, nak suruh orang daripada tak semayang ke semayang, itu belum tentu. Pasal family member pun belum tentu kita boleh tarik. Jangan main-main. Khutbah tiap-tiap Jumaat ada. Yang datang khutbah Jumaat tu pun ada yang tak semayang hari biasa. Dan jenuh. Dan ni kerja kita. Jadi yang lagi susah ialah dakwah. Orang yang pandai dakwah kadang-kadang dia tak pandai ngajar pun. Dia tarik, dia pujuk kawan dia, kau try semayang, aku pun tak berapa pandai sangat. Dia tu dakwah. Jadi dakwah ialah kerja semua muslimin. Mak, bapak kepada anak, kawan-kawan kepada kawan-kawan. Dia tak perlu tunggu ada degree ke apa. Dia tak perlu pada tauliah. Tak ada. Dakwah dia tak ada. Jadi peranan kita makin panjang umur, makin nak cari mana tempat boleh tepik, mana tempat boleh tarik. Jadi hari-hari kita tengok yang sedihnya kadang-kadang dia makin kurang. Jadi kerja kena teruskan juga. Lepas ni kena meeting. Saya pun boleh meeting dengan tuan-tuan, macam mana kita nak tambah lagi 10 orang Ramadan ni sampai ke akan datang. Kalau tidak, tak boleh. Dan bukan surau tuan-tuan ni, semua surau di bumi ni. Jadi kerja tu susah. Kita buat camp remaja. Remaja datang, remaja bukan akhir balik lagi kadang-kadang. Ramai-ramai pun macam budak-budak tu lah. Yang kawan-kawan kita seumur kita ni mana? Bukan tak ada. Bukan kita minta datang hari-hari. Seminggu sekali pun susah juga. Itulah kerja yang tak sudah-sudah. Baru kita masuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat digelarkan sembahyang salah satu perayaan. Sebab tu hari Jumaat kena pakai lawa-lawa. Dia termasuk perayaan. Walaupun kita tak anggap dia macam Aidilfitri, tetapi dia tetap raya. Ini kakak pun boleh belajar. Baru hari ni masuk bab sembahyang Jumaat. Syariatnya sembahyang Jumaat merupakan sembahyang yang disyariatkan oleh Allah. Ia adalah antara kelebihan yang diberikan secara khusus oleh Allah Ta'ala kepada umat ini, yang akan memberikan kejayaan khususnya di akhirat melalui kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari tersebut. Khusus maknanya orang Yahudi, orang Nasrani, dia tidak ada spesifik macam ni. Dia adalah orang Kristian hari Sabtu, orang Kristian hari Ahad, Yahudi Sabtu, tapi dia tak sebesar sembahyang Jumaat ni. Dan hari Jumaat itu sendiri. Jadi kita kena pegang perayaan mingguan kita ni, iaitu sembahyang Jumaat. Kerana Nabi kata apa? Sembahyang Jumaat dengan Jumaat yang akan datang penghapus dosa tengah-tengah dia. Dan orang perempuan kalau tak pergi sembahyang Jumaat, bukan bermakna benda ni hilang. Dia boleh buat benda lain. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda, kita adalah umat, yang bermaksud kita adalah umat yang akhir yang wujud di dunia ini, dan umat yang pertama mendapat kelebihan ganjaran dan masuk syurga pada hari kiamat. Kata Nabi. Ini muka surat 238. Muka surat 238.
Sekalipun mereka lebih dahulu diberikan kitab, Alkitab syariat samawi daripada kita, kemudiannya hari ini Jumaat adalah hari yang ditetapkan, diberi pilihan kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi mereka berselisih padanya, tidak mahu menerimanya. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kita agar menerima hari tersebut. Hari bagi Yahudi ialah esok Sabtu, dan bagi Nasrani, Kristian adalah pada hari esok Ahad. Lepas tu diorang semayang besar di Ahad. Orang Yahudi semayang besar hari Sabtu. Kita semayang besar kita, utama kita hari Jumaat. Puasa tak boleh hari Jumaat, ataupun single hari Sabtu, ataupun single hari Ahad kadang. Kena kahwin-kahwinkan. Melainkan puasa wajib lah, nazar ganti dan sebagainya, puasa Ramadan ke apa. Jadi nak puasa Jumaat, puasa Sabtu, Khamis sekali kata. Nak pakai Jumaat dengan Sabtu, Jumaat dengan Sabtu kahwinkan. Sabtu dengan Ahad, Sabtu dengan Ahad. Dia single-single beberapa hari ni tak bagus. Ada yang kata makruh dan sebagainya. Sembahyang Jumaat telah difardukan di Mekah. Tapi ambil hadis tadi, kita adalah umat yang akhir yang wujud di dunia ini. Maka umat ni, umat Muhammad lah umat Islam yang terakhir yang ada kat bumi ni. Syariat Muhammad SAW adalah yang terakhir di bumi ni. Tak ada Nabi lain dah. Tak ada Nabi lain. Kalau ada Nabi lain, merepek je. Merepek, jangan ikut langsung. Dan yang pertama mendapat kelebihan ganjaran di syurga untuk masuk ke hari kiamat. Tetapi hari kiamat, kita pula yang lead masuk syurga ataupun dapat penghisapan. Dahlah umat last, patutnya umat Nabi Adam panggil dulu. Terbalik. Umat Muhammad panggil dulu. Dari kiamat dia berbilion-bilion orang daripada nama Nabi Adam. Yang dipanggil akhirat esok, umat Muhammad dulu. Itu keistimewaan dia. Baik. Dan hari besar ni hari Jumaat. Sembahyang Jumaat telah difardukan di Mekah sejurus sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Hujung-hujung sebelum hijrah. Dan situ juga waktu-waktu Isra' Mi'raj dapat solat. Sekitar-sekitar musim-musim hujung Nabi kat Mekah. Walau bagaimanapun, dia tidak dapat didirikan di Mekah disebabkan orang-orang Islam lemah dan tidak kemampuan mereka untuk berhimpun bagi mendirikannya pada ketika itu. Tak boleh terang-terangan pun, kena nyorok-nyorok. Maka macam mana nak buat sembahyang Jumaat? Abu Jahal keluar pedang nanti. Sembahyang pun kena sorok-sorok, kena PKPD. Tutup, tak boleh. Umat Islam kena nyorok-nyorok. Dah pergi hijrah baru boleh semayang betul-betul, baru buat masjid, baru boleh azan, baru ada azan. Orang pertama yang telah menghimpunkan orang ramai untuk menunaikan sembahyang Jumaat di Madinah sebelum Nabi berhijrah ialah As'ad bin Zurarah radhiyallahu an. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya daripada Ka'ab bin Malik. Ini orang pertama yang cuba himpunkan orang ramai tunaikan sembahyang Jumaat di Madinah sebelum Nabi berhijrah ialah As'ad bin. Pernah ada pengumpulan cuba dibuat pertama sekali sebelum Nabi berhijrah. Tapi apapun yang berjaya, yang sebenar-benar praktik dilakukan ialah di Madinah. Itu saja. Baik. Dalil disyariatkan. Apakah hujah dalil yang katakan wajib sembahyang Jumaat? Antara dalil yang menunjukkan bahawa sembahyang Jumaat disyariatkan dan diwajibkan ialah firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu iza nudiyatis salati min yaumil jum'at fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ni biasa imam baca hari Jumaat. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Terus tulis dekat dalam Quran, setepek tinggalkan jual beli. Tapi kat tepi masjid pula jual beli. Itu memang tak kena langsung. Masjid tempat untuk tinggalkan jual beli, tapi masjid pula buat gerai-gerai kios, suruh orang membeli. Boleh, masa azan kena tutup.
Tu je. Kalau tak tutup, dia suruh orang perempuan jaga. Memang orang perempuan jaga, laki dia masuk dalam. Tapi yang beli tu laki pula. Jual beli tu berlaku juga. Kerana yang disuruh tinggalkan jual beli. Bila azan dah berkumandang, maka kena buat undang-undang. Boleh meniaga kari kepala ikan ke, kari kepala kambing ke, sotong goreng tepung ke apa ke, nak buat cendol ke, boleh. Tapi syarat kami, azan tutup terus. Anak perempuan saya boleh jaga. Tak boleh jaga pasal nanti jemaah yang beli pula. Yang jemaah yang datang beli bukan perempuan. Kan dia bersidai pula tepi tu, takkan masjid nak tanggung dosa ni, macam tu lah. Jadi tutup terus. Lepas semayang, lari macam maraton pergi buka balik. Lantaklah dah habis semayang. Bini dia bolehlah jaga. Laki dia baru nak siap-siap keluar. Di antara dalil daripada hadis ini ialah, daripada hadis pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Tariq bin Shihab radhiyallahu an, daripada Nabi SAW baginda bersabda, sembahyang Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam. Dah kunci macam ni dah. Allah suruh sembahyang Jumaat bila azan berkumandang, Nabi cakap itu wajib. Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam. Maka tak ada satu mazhab cakap dia sunat muakkad, tak ada. Clear. By kesepakatan, semua kata dia wajib. Tinggal dosa besar. Sama tinggal sembahyang zuhur pun, tak adalah beza. Tapi pasal semayang ni kena pergi masjid, ada orang yang dah tak sembahyang zuhur, confirm tak pergi lagi lah. Yang zuhur senang pun aku tak pergi, Jumaat aku kena pergi buat apa? Itu ada. Tapi kalau orang tu dia pergi mengaji yang jadi kafir, tak jadi kafir pula 3 kali tu, itu tak jumpa cerita tu. Jadi dia kira pula, dah 3 kali aku kena pergi kali ni, nanti 4 kali aku jadi kafir pula. Macam tu masalah. Dah semua hidup berapa kali je pergi? Sebulan sekali, setahun 12 kali. Tak jadi macam tu. Hadis riwayat Muslim, hadis kedua yang dilain dan lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu an, bahawasanya keduanya mendengar Nabi SAW bersabda ketika berada di atas tangga-tangga mimbarnya, hendaklah satu kaum itu berhenti daripada meninggalkan sembahyang Jumaat, atau akan dimeterikan hati-hati mereka oleh Allah, kemudian mereka menjadi golongan yang lalai. Hadis ini riwayat Muslim daripada Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahawa keduanya mendengar Nabi SAW bersabda ketika berada atas mimbar. Jadi dua-dua orang sahabat ni meriwayatkan hadis ni ketika mana Nabi sebut atas mimbar, mimbar Jumaat lah. Hendaklah satu kaum itu berhenti daripada meninggalkan sembahyang Jumaat. Jangan tinggal sembahyang Jumaat. Atau akan dimeterikan. Maknanya dia apa ni? Patri. Dia lekatkan, termeterainya hati-hati mereka ni oleh Allah, kemudian mereka menjadi golongan yang lalai. Sebab tu orang yang tak pergi sembahyang Jumaat, lama-lama hati dia memang outnya. Dia takkan pergi sembahyang biasa, dan dia takkan pergi sembahyang sunat, dan dia takkan buat sembahyang tarawih dan sembahyang raya, dan apa sembahyang pun tak nak buat. Itu ukuran awal dekat sembahyang fardu. Dan kerana Jumaat pun fardu, maka kalau Jumaat pun tak nak datang, memang habislah. Pasal Jumaat ni dia rumit sikit, kena dengar khutbah, kena harung jam, kena sesak-sesak. Tengoklah kat situ. Kalau dia tak boleh nak buat tu, maka Allah akan lock dia. Dia akan jadi orang yang lalai. Memang leka lalai. Hikmah disyariatkan. Sembahyang Jumaat mempunyai banyak hikmah dan faedah. Di sini bukanlah ruangan untuk menyebutkan satu persatu. Yalah, ini bukan kitab akhlak ke, nak ambil ibrah pengajaran dan sebagainya, tapi dia sebut sikit saja. Antara yang terpenting ialah pertemuan mingguan seluruh orang Islam dalam sebuah balad pekan pada satu tempat, iaitu masjid. Dia tempat gathering. Selalu duduk semayang-semayang sendiri, datang semayang Jumaat, nak tak nak kena berkomunikasi, bermuamalah dan berhubungan sosial dengan kawan-kawan seagama juga. Itu dia.
Kalau tidak, terperap langsung ke matu. Langsung tak bercampur masyarakat. Bergaul yang benar, yang dibenarkanlah. Di situ mereka berjumpa untuk menasihati yang akan menguatkan kekuatan mereka, menambahkan lagi perpaduan dan rasa tanggungjawab. Ia juga akan menambah perasaan kasih sayang, berkenal-kenalan dan tolong-menolong sesama mereka. Ia juga menjadikan mereka sentiasa peka dan mengambil berat terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka pada setiap minggu. Hubungan mereka dengan pemimpin yang sepatutnya bertindak sebagai khatib dan pemberi nasihat kepada mereka dapat diperkuatkan. Khatib ni dia wakil kadi ataupun wakil pemimpin sebenarnya. Yang mana dia nak sampaikan apa yang nasihat dan sebagainya. Pemberitahuan wakil daripada pihak pemerintah. Kalau dekat negara kita ni adalah jabatan-jabatan agama, dia mewakili negara lah. Tu dia. Dengan ini, Semayan Jumaat merupakan muktamar mingguan. Pada hari tersebut, orang Islam bertemu dalam satu saf di belakang pemimpin yang menjadi imam dan khatib mereka. Oleh itu, Allah Ta'ala sangat menggalakkan orang-orang Islam menghadirinya dan memberi amaran kepada mereka yang meninggalkan dan memandang ringan terhadapnya. Perkara ini telah disebutkan sebelum ini dan kita akan menambahkannya lagi. Cukuplah kepada kita dalam masalah ini dengan merenung sabda Nabi SAW yang bermaksud, siapa yang meninggalkan Jumaat sebanyak 3 kali? Ni ada hadis ni. Bukan jadi kafir. Man taraka salasa juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Siapa yang meninggalkan Jumaat sebanyak 3 kali disebabkan sikap memandang ringan terhadapnya, maka Allah akan memeteraikan hatinya. Hati dia akan jadi tertutup hatinya. Itu hati dia akan jadi macam tadi kita sebutlah, dia dah tak mau Islam, berat, keras hati. Memang masalah lah. Hati akan jadi gelap dan sebagainya. Siapa yang tinggalkan 3 kali disebabkan sikap memandang ringan. Ada cakap berturut-turut dah. 3 kali dia sebut. Ini pergi tunggu 3 kali buat sekali, 3 kali buat sekali. Bukan 3 kali, berkali-kali dah. Tengok baca betul, siapa meninggal Jumaat sebanyak 3 kali disebabkan sikap memandang ringan. Yang tinggalkan sembahyang tu 300 kali. Bukan 3 kali. Dia punya 3 kali, satu dia ingat dia kafir, nombor 2. 3, 2 buat, 1 tak buat. Buat 1, 2 tak buat, buat 1, 2 tak buat, buat 1, 2 tak buat. Itu tak ada kena-mengena. Itu cerita lain. Dia wajib, kena juga, dosa juga, salah juga, dia azab juga kalau tak semayang fardu. Jangan ajar anak-anak cucu kita, jangan kau dah 3 kali tak pergi, tak mau pakai tu. Jangan sekali pun tak pergi. 3 kali dalam semua hidup kau tak pergi, out hati kau. Cakap macam tu. Bukan 3 kali, bukan. 3 kali kau tak taubat pula lepas tu, habis lock hati. Saya tak boleh terima kalau orang dah duduk dalam perkarangan ataupun dalam masjid tak semayang. Memang tak boleh. Tapi ada orang macam tu. Beberapa kali lah saya kena. Dulu pekerja saya dulu. Parking dekat, kita kan kadang-kadang jalan jauh-jauh. Parking lah kita nak semayang, musafir. Dia duduk dalam kereta. Macam keluar period pula. Kalau kau tak mandi wajib, kau cakap lah bila tanya senyap. Tak boleh sungguh aku. Memang kena balun. Saya, masa tu share partner saya, Nalis, dia ada lagi. Bagi dia cukup-cukupnya, tak ada aku biarnya. Tak ada aku biarnya. Pasal, kita ada kuasa atas dia. Untuk menegur, bukan mengubah hati. Tegur, yalah. Dan nak balun dia pun tak boleh. Bukan boleh guna kekerasan lebih daripada kata-kata yang pasal dia pekerja kita boleh je tak? Ada orang macam tu. Baik lelaki buat perempuan. Dah sampai dalam masjid. Ni saya rakam lah. Siapa nak rasa-rasa. Memang aku nak bagi orang rasa pun. Tujuan ceramah nak bagi orang rasa. Kalau orang tak rasa, baik tidur kat rumah. Betul. Ini tak boleh. Kalau cakap nanti dia terasa. Sorry lah, memang aku nak bagi kau terasa. Baru dia memberi kesan. Kalau nak terasa, baik kita panggil kambing dan beruk je dengan kuliah. Pasal kambing dengan beruk pasti tak terasa. Yang paling terasa dalam ceramah ialah yang tukang cakap ni lah.
Pasal hari-hari duk suruh orang buat benda baik, ni buat ke tak buat ni? Itu. Jadi, tolong siapa yang dengar dalam ni. Kalau teruk sangat perangai pun, janganlah sampai dah ada jejak kaki dalam masjid, langsung tak nak sembahyang. Mana nak bubuh muka dengan Tuhan nanti. Pasal ada hadis, kalau dah berkumandang azan ataupun iqamat, maka larangan keluar daripada masjid tu ada. Keluar pun tak boleh, ni kan pula tak sembahyang. Ada larangan khusus. Jadi tak boleh. Tak boleh terima otak. Kalau budak kecil, lain, dah besar. Rupanya saya ingat bukan saya seorang je, tuan-tuan pun ada kot pengalaman tu. Ada? Tak tahulah Cik Mat kan. Cik Mat kawan orang baik-baik je. Saya kawan macam-macam. Tapi kadang-kadang kita tengok, ada yang macam kutu hantu, rambut panjang, saya ada pekerja macam tu juga. Makrok habis punya, kadang-kadang stone sengit, bila aku semayang pula. Itu lagi baik, pasal dia taat Tuhan, daripada yang tadi nampak baik, rambut smart, cantik, tapi kau tak sembah Tuhan aku. Ini lagi kurang hajar daripada tadi tu. Dia punya cikai rupa itu lantak dia lah dia dengan kita. Tapi selama mana dia hormat Tuhan kita, kita akan respect dia. Tetapi kau pakailah smart macam mana pun, kau cakap lah air liur kau pun tak keluar, manis, wangi. Kalau kau tak sembah Tuhan aku dan kau Islam, maka aku tak akan hormat kau. Tu je. Kita tak boleh, saya dulu tak boleh kalau pekerja tak semayang. Undang-undang saya minta pekerja ialah syarat pertama, bukan saya letak warga negara ke umur. Saya pernah iklankan solat 5 waktu. Baru kita punya perjuangan tu selaras. Walaupun dia jual apa ke. Tapi kalau budak-budak yang kecil-kecil, saya boleh marah lah. Umur 19, kau tak semayang ke? Pergi semayang. Macam tu lah. Tapi yang dah tua bangka, takkan tak reti-reti lagi. Taik muka. Taik muka lantak lah kau nak taik muka. Baik. Saya tak tahu. Nak kata tak mandi wajib, dah duduk dalam masjid juga. Boleh keluar. Kalau tak kita tegur, siapa nak tegur? Tapi cara kita tegur tu dia ada step lah. Ada step lah. Kita tak adalah, weh, parpu, tak adalah tengah-tengah orang. Nantilah akan kita buat perancangan. Tapi kalau kita mampu, dengan mulut, dengan kuasa. Kalau tak mampu, dengan hati. Baik. Tak boleh. Orang yang tak sembahyang Jumaat ni lagi pun kurang hajar juga. Dah lah tak sembahyang, pergi kena tarik. Itu pun kita dah cakap kurang ajar. Ini yang dalam masjid tak sembahyang. Ada juga budak-budak yang umur belas-belas tahun, kita nampak duduk main handphone, dia pun tak sembahyang tak? Datang sembahyang Jumaat, tapi duduk tepi. Lepas nak tahiyat akhir, masuk, Assalamualaikum. Baik kau tak payah sembahyang. Ada yang tipu mak bapak saya lalu balik sembahyang Jumaat, weh, pakai baju Melayu, tapi duduk perkena vape bawah office saya tu, kat kedai bengkel motor. Mesti cakap dengan mak bapak kau pergi sembahyang kan? Ada tipu siapa ni? Tipu siapa? Baik. Itu cakap kadang-kadang betul. Ada yang macam apek, macam apa. Bukan memang apek pun. Saya ada kenal satu artis, saya tak boleh sebut lah. Artis ni orang kenal dia dengan dadah. Dengan dadah. Bila saya pergi rumah dia, dia nak jumpa saya, dia segan nak bawa masuk rumah. Ustaz tunggu Ustaz sekejap saya cantik pakai baju Melayu. Ada adab. Padahal aku pakai t-shirt biasa je. Dia pula nak jumpa kita pakai baju Melayu. Elok cari songkok kan. Pergi jumpa kedai. Bila panggil show kat sini, relax dia, tiba-tiba maghrib, Ustaz jom sembahyang. Oh, dia ajak kita sembahyang dekat rumah persinggahan lah. Tiba-tiba dia komat pula. Komat pun dah macam lagu kau nyanyi juga. Aku pun tak faham juga apa benda. Tak kisahlah, janji kau mau sembahyang kan. Macam tu. Kenapa yang macam ni, yang orang kutuk-kutuk ni, boleh jadi baik macam ni? Pasal dia respect lah. Dia ada rasa segan. Walaupun mungkin esok dia tak sembahyang dah kot. Tetapi di depan orang dia cuba jaga aib tu.
Tak semayang ni aib tau, malu. Jadi maknanya normal manusia, kalau tengah maghrib ada satu ustaz, orang lain semayang, normal manusia dia nak jaga malu dia walaupun dia tak semayang. Harap-harap dia semayang lah. Tapi kalau pun dia tak semayang, dia ambil wuduk, dia akan semayang. Pasal kalau dia tak semayang, memalukan. Tetapi kalau kau rasa tak malu kalau kau tak semayang, kau jangan jadi orang lah. Itu. Pasal dia aib tau. Macam berzina, macam minum arak. Tak semayang tu sebenarnya macam tu. Patut kena segan. Kan kita kalau orang minum arak, takkan nak minum arak kat sini. Kalau orang berzina, takkan nak berzina dalam ni. Kalau orang main judi, takkan nak kira duk tikam dalam ni, main teruk dalam ni. Tapi orang tak semayang pergi duduk dalam ni. Woi, memalukan. Ada yang tumpang tidur dalam masjid, time azan keluar. Lagi tak guna juga. Tidur, mandi, keluar tak semayang. Aduh, tak tahulah tuan-tuan ni. Dan baru kita masuk syarat wajib semayang Jumaat. Kakak apa kakak? Dah kacau kakak, nanti kejap lagi muka dia sengit. Abah ni tiba-tiba tanya, mana kakak ingat? Pasal dia nak jawab peresa, dia masuk ni. Syarat wajib semayang. Syarat wajib semayang Jumaat. Ini ada semayang Jumaat baru jadi. Mesti prepare benda dia dulu. Semayang Jumaat diwajibkan kepada mereka yang mempunyai ketujuh-tujuh syarat berikut. Pertama, Islam. Kalau bukan Islam, tak payahlah datang semayang Jumaat. Maka tak wajib bagi orang bukan Islam. Oleh itu, orang kafir tidak dituntut dan diwajibkan melaksanakannya di dunia ini kerana ia merupakan suatu tuntutan yang dibina atas dasar Islam yang menjadi asas kepada tuntutan kesemua ibadat dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Adapun pada hari akhirat, ia dituntut melakukannya, iaitu dengan makna mereka orang kafir akan diseksa dan dikena azab pada hari tersebut. Nah ni, dia orang kafir ni, dia memang tak disuruh buat, tetapi dosa tetap dikira. Dosa syirik, dosa mencuri, dosa apa, tak tanggal daripada dia. Pasal catatan terus berlaku. Barang tahu dia boleh bertaubat, dia boleh berubah, buku belah kanan dia naik balik. Jadi malaikat akan masuk, ya, termasuklah tak datang semayang Jumaat ke, berzina ke, minum arak ke, tulis lah. Syirik pun tulis, tu pun tulis. Dia akan diazab juga dengan dosa-dosa. Semua akan dibongkar jugalah. Jadi pening orang kafir. Aku kafir pun kena, ya. Dia kena. Tapi orang Islam, selagi dia mengucap, kok mana-mana pun kena bakar, lalapi masuk syurga balik. Tetapi orang kafir kena bakar dengan dosa-dosa, tapi tak keluar-keluar dah. Itu beza dia. Baik. Baligh. Oleh itu semayang Jumaat tak wajib ke atas kanak-kanak kerana dia tidak mukallaf. Tapi boleh digalakkan. Cuma kalau mengganggu, tak usah, hentikanlah. Kerana hari Jumaat boleh lebuh hilang, tak tahu mana. Dia pergi kacau orang, dia lari-lari pasal orang terlalu ramai. Jadi kita nak asuh orang ni semayang Jumaat pun, biarlah umur-umur dia dah okey-okey sikit lah. 12 tu dah boleh lah. 11 tahun tu dah boleh dah. Otak dah boleh fikir sikit. Walaupun dia belum balik lagi. Ataupun kalau dah balik, confirm wajib. Ni kadang-kadang budak-budak remaja umur 17 rasa macam tak balik-balik lagi. Mak pun nampak dia macam budak. Itu masalah. Dia muda lagi. Umur 21. Budak lagi. 25. Muda lagi. Pasal kau makin tua, kau rasa dia makin muda. Pasal dia memanglah muda saja. Anak kau. Panggil pula baby. Panggil pula dik. Memang dia baby sampai kiamat lah. Tapi baby tu boleh jadi umur 40. Kita kadang-kadang tengok orang tua-tua dulu. Saya, tuan-tuan, kat masjid saya. Yalah, ni bukan cerita apa hukum-hukum ke apa, just panggilan. Dulu masa saya baby datang, dia perkendong datang masjid tu pun, dia panggil aku budak juga. Budak-budak lah. Bila umur dah 6, dah berapa pun panggil budak juga. Sampailah remaja, dia panggil budak muda juga. Dah umur 20-an pun aku ni dia panggil budak muda juga. Sampai umur 30 pun orang muda juga. Sampai aku dah 40 lebih pun orang muda lagi. Bang, aku punya anak pun besar, sikit lagi pun nak kahwin dah lah bang.
Apa kau cerita ni? Pasal kau tengok aku daripada kecil tu macam tu. Jadi memang tak besar-besar lah aku ni. Ada yang sampai kat 50 pun, orang yang umur 70 duduk pinggir. Mana orang muda? Jangan tengok aku bukan muda lagi 50. Sekolah tinggal dah lama dah, cikgu pun dah mati ramai kot. Orang muda. Pasal kau tengok aku dia kecil. Kau ingat aku muda je. Dan itulah dia masalah. Bila tak pergi sembahyang Jumaat, mak dia tengok anak umur 21 muda. Sampai bila dia nak tua? Jadi nak kena sembahyang Jumaat bila dah umur 40. Memang lebur lah. Patutnya belas-belas tahun dah boleh naik motor tu pergi sembahyang. Sembahyang macam tu. Baik. Berakal, ini mana orang gila juga bukan terdiri daripada kalangan orang mukallaf. Kalau gila sekejap-sekejap, masa gila jangan pergi. Nanti kau tak sembahyang Zuhur. Gila tak boleh. Nanti dia gila kat situ tak sah sembahyang dia dan ganggu orang. Ada orang ni gila macam-macam lah jenis gila. Gila minor, gila yang serius, cakap sorang-sorang, tengok macam-macam nampak, duk sembang macam-macam lah apa, macam-macam gila. Kadang sekejap, kadang lama, kadang seminggu tak kena. Maka ketika tak berakalnya dia, maka tak perlu dia semayang. Dan semayang pun tak sah sebenarnya. Kalau wuduk pun kena ambil balik. Pasal gila. Pengsan, semua kena ambil. Tidur, semua kena ambil balik. Kadang-kadang akal tak ada pada tempatnya. Tak boleh berfikir dengan waras, tak tahu apa benda buat. Maka tak wajib orang yang gila, tiada akal untuk datang sembahyang Jumaat. 4. Merdeka. Yang sempurna dengan itu sembahyang Jumaat tidak diwajibkan ke atas hamba kerana ia sibuk dengan pelbagai tanggungjawab terhadap tuannya. Tanggungjawab ini menjadi penghalang daripada diwajibkan Jumaat atasnya. Ni ada kadang-kadang boleh jadi tak adalah penghambaan, tapi kalau dulu-dulu ada orang kafir, dia memerintah, dia tak bagi orang sembahyang, dia suruh kerja kan, dia pun tak faham benda tu, orang tak boleh keluar lah apa. Sekarang pun mungkin ada lah. Mungkin ada majikan yang tak bagi. You punya break kena pukul 3 sampai pukul 4. 12 tak boleh. Elok berhenti je daripada tempat tu. Tapi sementara tak tahu, sementara proses nak berhenti, sembahyanglah Zuhur. Kalau boleh curi. Kalau tak boleh juga, maka itu dah terpaksa namanya. Cepat-cepat cari alternatif untuk berhenti, ataupun pergi mengadu pejabat buruh ke apa ke. Dan dalam masa yang sama, sembahyanglah Zuhur. Baik. Lelaki tidak diwajibkan atas perempuan kerana mereka sibuk dengan anak-anak dan urusan rumah tangga, serta menimbulkan kesulitan kepada mereka untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yalah, kalau laki semua kena datang, perempuan nak buat mana pula? Tapi perempuan sunat datang. Nak datang pun boleh, tak boleh marah. Tapi kita tak bagilah perempuan datang, kan dia nak duduk kat mana seorang-seorang. Orang semua dah pakai atas bawah kiri kanan, dan semua makcik ni seorang pula nak blok untuk dia pula. Bila azan ni? Belum lagi. Ni kalau dia laju boleh habis cepat. Masuk-masuk azan, sambung sikit, kita pun balik, boleh tidur. Dia ada hari-hari lebam kadang-kadang tuan-tuan. Lebam tu bukan tak cukup tidur, tak tahu kenapa. Cuaca ke, musim ke, bakteria dalam badan ke, kolesterol tinggi ke, macam-macam lah. Dalam satu tahun tu sekali dua kali ada momentum kita ni kadang-kadang sendu macam tu. Tuan-tuan, tak apa. Saya kalau sendu-sendu tak sendu pun kena cakap juga. Lama-lama jadi merepek lagi masalah. Hari ni okey sebenarnya, tapi mungkin dah banyak kulu-kili, ambil anak asrama apa semua, tak berapa steady sangat. Tapi nampak macam okey je. Tu paksa-paksa lah tu. Tapi fiqah tak ada masalah. Dia tak perlu tafsiran, tak perlu keluarkan macam-macam analogi macam-macam. Dia just straightforward. Baik. Lelaki wajib. Pondan wajib. Pengkit jangan masuk masjid. Nak masuk masjid, kau jadi perempuan selubung macam makcik lain. Tosan nak ngada-ngada pakai seluar, pergi tumpang tandas lama-lama. Ni masalahnya, dua alam ni, binatang jarang ada dua alam. Yang ada dua alam makhluk manusianya. Jin pun tantah tak ada pun pondan. Nak jadi lelaki, jadi perempuan. Kalau you lembut,
You jadi laki lembut, tak semesti you kena jadi macam pondan. Lembut je lah, orang tak marah lembut tu pun. Sama laki atau perempuan yang tegas, yang keras, tak payahlah sampai tukar seluar. Tak payah sampai simpan misai. Kalau dah memang kau memang keras sikit, kau pergilah kerja yang angkat guni beras ke apa ke, tak apalah buat kontrak ke. Tapi you jadilah perempuan. Ini bukan masalah lelaki lembut atau perempuan keras, ni masalah nak tukar. Ubah, tu masalah. Ini masalah bila dia masuk masjid, dia kadang-kadang nak tumpang makcik lah, padahal dia jantina dia lelaki. Yang macam pengkit nak tumpang semayang kat tempat lelaki lah, padahal dia perempuan, ganggu semayang, boleh batalkan wuduk orang. Lagi satu memanglah hang menipu, tapi kalau orang tahu, macam mana orang punya jiwa. Dan tandas pun kongsi. Dia mesti nak tumpang tandas perempuan, orang cakap, lelaki. Bila dia perempuan tandas lelaki, dia perempuan. Masalah kan. Jadi dulu ada sampai nak kena buat tanda khas untuk dia, tak payah. Dia kena tukar, bukan kita kena tukar ikut dia. Dia kena ubah balik kepada fitrah, bukan kita kena sediakan. Macam ni lah. Siapa nak minum arak, kita sediakan satu dewan untuk minum arak. Nampak macam bagus. Tetapi menggalakkan pun dia juga. Baik. Sihat tubuh badan. Orang sakit yang akan merasai kesakitannya dengan sebab menghadiri Jumaat atau kerana menunggu sehingga selesai sembahyang atau kesakitannya akan bertambah kuat dan lambat sembuh disebabkan kehadirannya adalah tidak diwajibkan sembahyang Jumaat. Ni orang pun tahulah, kalau uzur, sakit, apa-apa sakit pun yang menghalang kesempurnaan dia kalau sembahyang atau mengganggu orang, mengganggu diri dia, tak payah datanglah. Buat sembahyang zuhur. Kalau berkerusi roda tu kadang-kadang rasa susah kan. Memanglah kadang-kadang dia boleh duduk luar, tapi kadang-kadang dah tak ada luar, kena masuk dalam juga. Macam mana orang nak? Susah, rumit kan. Jadi orang yang sakit dan dia boleh rasa terganggu dan sakit sebab datang sembahyang Jumaat tu, nak kena tunggu sembahyang tu sampai habis, atau sakit dia tu akan tak habis-habis lah. Maknanya kita ni kadang-kadang ada sakit yang kita rasa kita boleh pergi juga, tak apalah. Hatta cirit-birit sekalipun, tengah-tengah sembahyang Jumaat tu, mana nak cari tandas kan? Teruk demam. Sekarang demam pun tak boleh digalakkan pergi tempat orang ramai, takut demam COVID dan macam-macam. Jadi tengok-tengok. Tapi janganlah, aku sesemalah, aku batuk sikit, tekak gatal sikit, semalam doktor cakap aku gastrik. Itu tak payahlah. Itu Tuhan tahu tahap-tahap mana kan. Tapi Alhamdulillah lah, orang kita sakit dengkok-dengkok pun datang juga. Melainkan langsung tak boleh bangkit, teruk, baru dia tak datang. Masalah di atas ni dikiaskan hukumnya sama kepada orang yang ditugaskan merawat dan berkhidmat kepada orang sakit. Sama doktor, sama nurse. Kadang-kadang dia tak sakit tapi dia tak boleh tinggal pula tempat orang sakit ni kan. Jika dia tidak mendapati orang lain untuk mengambil alih tugasnya ketika dia pergi ke masjid, sedangkan pesakit tersebut memerlukan khidmatnya, dan sama ada dia adalah keluarga terdekat pesakit atau tidak, kerana keadaan tersebut menyebabkan sembahyang Jumaat tidak diwajibkan ke atasnya. Secara umumnya, sesiapa yang terlibat dalam masalah-masalah khusus untuk menjaga nyawa terutamanya, keselamatan terutamanya, maka dia diberi kelonggaran untuk tinggalkan sembahyang Jumaat. Kalau dah tak ada orang lain ganti. Tu polis-polis kadang-kadang ada. Dengan orang parking bertindih lah, saat lagi kena sadung, bersiden lah, apalah, jam sampai ke Sungai Besi sana, daripada Masjid Negara, ada jaga. Kawan-kawan dia yang non-Muslim mungkin dah jaga tempat lain. Dia pun niat bukan kaki ponting sembahyang. Dia jaga-jaga, habis-habis sembahyang dia pergi sembahyang zuhur. Itu tak apa. Tapi kalau dah tahu ada geng yang tak sembahyang, kau ni memang merapu minta nak sembahyang kan, kau pergi jaga jalan ni. Selalunya orang yang tak sembahyang tu jaga jalan tu pun tak nak, pasal perangai. Jadi orang yang nak sembahyang lah selalu yang jaga, pasal dia memang nak berkhidmat kadang-kadang kan. Tak kisahlah kalau dia nak sembahyang ke, dia memang kaki tak sembahyang ke, kalau terpaksa
demi untuk nyawa keselamatan mereka, dia benarkan. Cuma yang tak semayang tadi, sifat dia memang dah tak semayang lah, itu je lah. Dia kena buat semayang zuhur menggantikan semayang dia tadi. Jadi tak ada masalah. Doktor, bomba, apa-apa juga anggota keselamatan, pekerja-pekerja yang terlibat benda yang kronik, tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Nursery ke apa ke, budak-budak kecil, macam mana aku nak tinggal ni? Bini aku sakit, aku pula jaga tadika. Kalau aku pergi semayang Jumaat kan lebuh budak-budak ni. Apa-apa saja manusia boleh terikat dengan situasi. Tapi kalau boleh ganti, cari ganti. Baik. Ada kawan yang tak semayang pula datang. Apa hal ni? Aku nak nyorok tak nak semayang. Pergilah semayang. Aku kena jaga tadika ni. Tak apa, kau pergi. Kau memang nak semayang. Aku minta nak semayang, biar aku jaga. Lantaklah. Tapi percaya tak percayalah kat dia. Pasal dia pun 2 kali 5. Pelik juga kan. Baik. Bermukim di tempat Jumaat yang didirikan. Oleh itu sembahyang Jumaat tidak diwajibkan kata orang yang bermusafir, yang diharuskan walaupun jarak perjalanannya dekat, dengan syarat dia keluar bermusafir sebelum terbit fajar pada hari tersebut, dan dia berada di tempat yang tidak dapat didengari suara azan dari pekan balad yang ditinggalkan. Begitu juga tidak diwajibkan sembahyang Jumaat atas orang yang bermustatin di satu tempat yang tidak sah didirikan sembahyang Jumaat padanya, seperti sebuah kampung yang tidak cukup bilangan 40 orang ahli yang cukup syarat-syaratnya, dengan syarat tidak mendengar suara azan dari balad pekan sebelahnya yang mendirikan sembahyang Jumaat. Baik, kita ambil bermukim tu dulu. Satu-satu. Sembahyang Jumaat tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir. Berhenti situ satu. Yang diharuskan, tapi dia boleh pergi. Walaupun jarak perjalanannya dekat, dengan syarat dia keluar bermusafir sebelum terbit fajar hari tersebut. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia ada syarat. Keluarnya dia belum terbit fajar hari Jumaat. Mana dia keluar Khamis malam ke, Rabu ke, macam tu. Tapi kalau dia keluar pukul 8 pagi, dah masuk waktu Jumaat tu, bagi mazhab Syafi'i, dia kena jugalah. Dia kena. Tapi tengok lagi syarat, beberapa syarat ada. Dia keluar bermusafir sebelum terbit hari tersebut, dan dia berada di tempat yang tidak dapat didengari suara azan dari pekan balad yang ditinggalkan. Dan dia tak dengar azan daripada tempat yang dia tinggalkan ni, maknanya tempat dia ni. Sekarang ni kita nak keluar, kita cepat-cepat keluar, azan dekat Yusof Faizal tu kita boleh dengar. Kau kena sembahyang Jumaat. Dia bukan macam sembahyang lain. Sembahyang lain tu dah lepas pintu pagar ni, tak. Ni kita dalam mukim kita lagi ni. Dah keluar, Allah, azan Jumaat, sembahyang Jumaat aku dengar. Maka dia kena sembahyang Jumaat juga. Tak kisahlah masjid lain ke apa. Pasal dia kira dia masih tak lepas lagi daripada mukim ketika sembahyang Jumaat berlaku. Bang, sekejap. Siapa? Adik Ameh? Allah berallah.
kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة memberi wasilah dan fadilah وبعثك مقام محمود الذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد. Sikit lagi nak habiskan syarat-syarat wajib ni, kemudian kita masuk nanti syarat sah Jumaat. Nanti ada rukun-rukun, khutbah, macam-macam lagi lah. Panjang Jumaat ni. Kalau rakam buat 4 siri video, silap 5 kot. Baik. Begitu juga tidak diwajibkan sembahyang Jumaat. Itu mazhab Syafi'i je lah. Ada pandangan lain kata bila dah musafir tak kisahlah, masuk waktu Jumaat kita dah berada luar, maka kita dah kategori yang sulit, kita tak perlu lagi sembahyang Jumaat. Tak kisah tu masalah tu. Dia tengok keadaan. Tapi kalau nak pergi tak ada masalah, tiada halangan. Dia haruskan juga. Begitu juga tidak diwajibkan sembahyang Jumaat ke atas orang yang bermustatin di suatu tempat tidak sah didirikan sembahyang Jumaat padanya, seperti sebuah kampung yang tidak cukup bilangan 40 orang ahli yang cukup syarat-syaratnya, dengan syarat tidak mendengar suara azan daripada pekan sebelahnya yang mendirikan sembahyang Jumaat. Ni bukan semua tempat ada sembahyang Jumaat. Kita pergi tak tahu mana hala, negeri lain, Jepun, Korea ke, tempat yang terpencil yang tak ada orang Islam, memang tak ada lah sembahyang Jumaat. Takkan nak sembahyang seorang-seorang. Mexico ke apa kan. Wallahualam, banyak pelosok dunia ni yang kalau kita pergi, bahkan dekat Malaysia sendiri pun boleh jadi. Pergi dalam hutan, tak tahu ke Gunung Tahan ke, orang asli ada 3-4 orang, mana nak buat sembahyang Jumaat? Dia bukan tempat yang boleh didirikan sembahyang Jumaat. Dia ada orang bermukim kat situ, semua orang musafir, tak jadi. Kita pun sebenarnya pergi musafir 40 orang, 50 orang satu bait, jom kita buat sembahyang Jumaat jom, tak boleh juga, pasal bukan bermukim. Dia mesti bermukim di tempat Jumaat didirikan. Dia tak boleh kita pergi suka-suka menonong je, kita nak buat-buat kepala, suka kepala kita, tak boleh. Jadi ada tempat kat sini yang dia duduk satu kampung, yang kampung tu tak ada orang Islam pun, ataupun 2-3 kerat, dan dia dengan syaratnya dia tak dengar pula azan kampung sebelah, atau mana-mana azan dalam radio memang dengar lah, pasal tu rakaman. Ni kalau duduk luar rumah tak dengar. Kampung aku surau tak ada, apa pun tak ada, maka kat situ dia boleh terlepas main Jumaat. Cuma sekarang ni dia punya hatilah. Kalau motor ada, dia tahu dalam 5 km ada satu masjid orang sembahyang, pergilah. Tu. Tetapi walaupun begitu, kalau dia sulit, dia susah, dia pun tak ada kenderaan, terlepaslah dia sembahyang. Pada pekan dia, balat dia tak boleh didirikan sembahyang Jumaat, maka kampung-kampung sebelah punya azan pun dia tak dengar, maka dia terlepaslah daripada syarat-syarat wajib pergi sembahyang Jumaat. Namun hati dia lah. Orang kita yang nak sembahyang, dia tahu kampung dia, contohnya dia duduk satu kawasan mungkin non-Muslim punya kampung, memang ada tempat kadang-kadang kita pergi tak dengar azan pun tuan-tuan. Memang tak ada. Kat Malaysia, kat KL pun ada.
Kalau pergi kat kampung baru pun semua, memang banyak lah azan sana azan sini. Di sini pun boleh jadi tak dengar. Jauh dalam sikit kan, tak dengar dah. Jadi ada kalangan kita tahu, Allah start motor start pergilah 5 minit tak sampai, pergilah semayang. Tu pasal yang orang dulu-dulu ni, ada orang ataupun sekarang yang sulit tu kita bagilah keringanan. Tetapi kalau boleh pergi start kereta pun semua, pergi kerja 80 km boleh pergi, ulang alik 30 batu boleh pergi, tak akan semayang tu ada 5 km. Ui, tak dengar lah. Speaker ada rosak ke, kurang power ke, ambil alasan tu tak nak pergi. Tak kena. Tak kena. Baik. Tapi ini boleh kena lah kepada golongan yang orang yang musafir, masuk hutan, camping, keluar negara dan sebagainya. Jangan dia jadi macam, Allah aku tak dapat sembahyang Jumaat, pergi panggil apek mana-mana pula kumpul. Boleh lah. Ataupun panggil orang Melayu kat mana-mana 20 orang je. Tak jadi juga. Tak jadi juga. Jadi dia dalam mazhab Syafi'i kita kena 40 orang bermukim. Sebab tu kadang-kadang dia pertikaikan solat Jumaat yang dapat dekat bandar, pejabat-pejabat yang dia orang bukan bermukim di situ. Bila semayang lain lebu. Pasal dia tak ada perumahan situ, orang kerja je. Bila semayang Jumaat ramai lah, pasal semua ofis datang kan. Itu pun ada berbunyi juga. Tapi itu semua atas tanggungjawab pejabat agama. Kalau dia luluskan, dia bagi jadi boleh, tu adalah syarat dia. Tapi kalau kita saja-saja nak pergi buat dekat Cemara ni kan, boleh lah kot. Tak boleh. Dia kena ada permission juga. Tempat tu memang rasmi. Kalau semayang raya tak ada masalah lagi. Tapi semayang Jumaat ni dia jaga-jaga sikit. Lagi-lagi kita Malaysia terikat dengan undang-undang jabatan. Takut-takut semua orang boleh buat semayang Jumaat, semua tempat jadi masjid sudah. Lagi pening. Ini pun semayang Jumaat lah. Ini sebenarnya teks kutubah mana pula? Sapu je lah apa-apa. Tak boleh lah. Baik. Baca hadis sebelah ni, tinggal sikit lagi. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan perkara di atas ialah sabda Nabi SAW yang bermaksud semayang Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam dan ditunaikan secara berjemaah, melainkan 4 golongan. Siapa dia? Hamba yang dimiliki tadi, perempuan, kanak-kanak dan orang yang sakit. Semua dah sebut dah. Wajib pada semua, melainkan 4 golongan ni saja. Hadis Al-Darqutni dan lainnya daripada Nabi SAW, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia wajib mendirikan semayang Jumaat, kecuali jika dia seorang perempuan, musafir, hamba dan orang yang sakit. Dan lain-lain memang wajib. Dan hadis Abu Daud, sabda Nabi SAW bermaksud, semayang Jumaat diwajibkan atas setiap orang yang mendengar seruan azan. Dengar, mesti kena pergi. Memang wajib. Maknanya sampailah tempat itu, suara itu tak berapa jauh daripada tempat yang dia berdiri. Terganggu kat kampung yang jauh-jauh dalam, memang kadang-kadang tak ada surau, memang kadang-kadang tak ada masjid. Naik bas, nak kena naik bas pergi pekan, tu dah sulit dah kat dia. Dia bolehlah semayang, dia pula tua dah, bolehlah semayang Zuhur. Tapi kalau dia boleh pergi keluar, mudah bagi dia, pergilah semayang Jumaat. Jadi itulah dia syarat-syarat wajib semayang Jumaat. Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sihat tubuh badan, bermukim dan bukan musafir. Nanti kita masuk syarat sah solat Jumaat. Ini lagi detail. Lagi detail. Hendaklah dirikan dalam sepadan kawasan bangunan. Dia ada tempat-tempat dia. Bilangan Jumaat cukup 40 orang. Dirikan dalam waktu Zuhur. Kali tu hari PKP cakap ada yang cukup 15 pun boleh, nampak? Tu khilaf. Dulu PKP kita buat semayang Jumaat 15 orang je, tak ingat dulu kan. Tu ikut pandangan mana juga, memang ada juga. Tapi kita 7 orang ada yang 7. Nanti kita bincang lah, pasal orang keliru juga tu. Tak sah lah semayang katanya. Itu dia keluar dalam pandangan mazhab lain ketika darurat lah, ketika perlu. Nak jadikan juga, kalau ikut mazhab Syafi'i mesti 40, tapi risiko tu tinggi. Maka ambil pandangan yang ringan, bolehlah terlaksana fardu kifayah. Fardu ni kurang-kurang orang lain tu terlepas dah sikit, dibuatkan juga macam tu, dengan syarat yang paling minimum. Ada kata 7, ada kata 15, wallahualam, nanti kita bincang.
Nanti kita bincang. Tapi bila dah boleh balik, kita 40 balik lah. Masalah. Ini pun takut-takut PKP balik jenuh. Saya boleh lah juga keluar kot tuan-tuan. Tuan-tuan lah. Tapi boleh keluar pun orang lain tak boleh keluar buat apa. Jadi jaga-jagalah ni. Tak tahulah varian tu, varian ni lah macam-macam. Kalau kena kunci balik, loan kena jalan balik, habis. Menung. Tu hari rasa macam okey sikit pasal loan semua freeze. Moratorium tu. Rasa macam senang hati, makin kedempul duduk dalam rumah. Makan, tengok TV, makan, pemakan, tengok TV, TV tengok kita. Tapi kalau lama-lama macam tu, sampai bila? Gunung pun runtuh. Kalau semuanya duduk je rumah kan. Jadi kita doa tak maulah lagi benda tu. Cukuplah 2 tahun tu. Ibadat pun, PKP tidak menambah orang sembahyang jemaah pun. Dan rata-rata saya jumpa tempat, semua cakap makin kurang orang datang. Kesan PKP itulah kan. Walaupun yang masa PKP dulu mengamuk-ngamuk sibuk nak masuk masjid. Habis dalam Facebook, jenuh aku nak menjawab. Silat-silat ada kata ejen Yahudi lah, Dajjal duk jaga masjid lah. Semua macam-macam lah. Tak boleh saf ni lah, rapat lah, apalah, jenuh berbuih. Lalas semua datang, tu kat muka. Dan bukan tu je muka. Hilang lagi ramai. Mana pergi kan? Patutnya 2 tahun tu rindulah. Mengamuk-ngamuk, Alhamdulillah ya Allah, panjang umur aku dapat sembahyang jemaah lagi. Datang extra 20 orang. Lega lah. Rupanya bukan extra 20 orang. 20 orang missing action. Yang bising-bising tu pun, dan bising-bising tu langsung lah tak nampak muka. Dia pasal apa? Dia masa dia nak datang tu lah reason dia boleh datang pun. Dia tu kita kunci, angin lah dia. Lepas tu kena balik. Pada hari lain kan tak datang pun. Lepas tu sibuk yang sembahyang Jumaat tu betul lah. Habis sembahyang fardu lain bagaimana? Tu macam-macam orang. Jadi kita tak mau. Tak mau jadi lagi, takut-takut lagi kurang nanti. Bukan lagi tambah. Banyak saya tanya, kurang jemaah je lah. Lepas PKP dulu ada yang tak datang lagi dah. Tak tahulah mati ke apa kan. Tapi itulah saya cakap, yang melompat-lompat itu hari suruh buka masjid tu mana? Rupanya yang suruh buka bukan kita. Pasal kita tak ada masalah, kita akan datangnya. Rupanya bukan kita yang biasa datang tu yang bising. Orang yang jarang-jarang datang. Cuma kita tengok semangat berkobar dia macam memang pejuang betul-betul. Tapi malangnya, banyaknya pada media sosial saja. Realiti, kau tengok muka aku tengok muka kau, makcik tu jugalah, pakcik tu jugalah. Bagi salam belah kanan, itu muka orang tua tu juga. Bagi salam belah kiri, itu muka tu juga. Motor reput tu juga yang datang. Motor tu juga yang aku kenal. Itu je lah ceritanya. Saya cakap macam ni pasal rakam. Kalau cakap dekat tuan-tuan, tuan-tuan memang dah faham benda ni. Saya rakam dan ni dalam Facebook, tolong dengar lah yang bising-bising tu. Saya jemput hadir. Malu dengan Tuhan. Kita mana kau dikunci untuk datang sembahyang berjemaah, meronta-ronta jiwa korang. Bising kepada kami. Bising kepada AJK. Kenapa? Tanggung akhirat esok. Macam-macam lah. Aku tak sembahyang, dosa aku sembahyang Jumaat tu bubuh kat muka kau. Sekarang saya jemput semua yang cakap tu datang. Tolong penuhkan masjid. Mana-mana masjid mengalu-alukan kedatangan anda semua. Anda pejuang sebenar ketika itu. Mana pergi? Tolong datang. Bukan anda sembah saya. Bukan sembah AJK masjid, tapi anda sembah Allah. Ini rumah Allah, bukan rumah saya. Sekarang pintu kami dah buka. Aircon pun ada yang kami pasang. Tolong datang. Kerana tahun tambah, awal tadi saya cakap apa? Sebenarnya umur makin kurang. Kesihatan tak akan bertambah. Makanlah vitamin apa pun, kalau dah umur makin tua, dia ke bawah jugalah, bengkok jugalah tulang belakang tu. Tenyehlah tepung apa kat muka pun, dia punya kedut boleh simpan duit shilling juga nanti. Bobohlah cap apa pun kat rambut tu, yang tumbuh baru berbelanglah putih macam kuda belang. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh patah balik. Allah tarik semua umur. Allah tarik nikmat pada tenaga. Allah apa dia? Muka cahaya?
Memang uban tak bagi dia cabut. Pasal Nabi cakap apa? Itulah dia pengingat kita pada mati. Yang boleh color rambut dalam Islam, orang muda yang orang kutuk dia macam orang tua. Budak umur 18 tahun tiba-tiba beruban. Tak baik lelaki, baik perempuan. Orang cakap, engkau ni 81 ke 18 macam tu. Dia pun jalan malu je orang kutuk. Dia boleh cat rambut dia. Itu pun pakai yang halal dan tak boleh warna hitam. Perang-perang boleh. Coklat gelap boleh. Dia dah gelapkan rambut, hilanglah fitnah dia. Dia ada sakit ke apa. Ini dah umur 80. Rambut hitam lah uban dia. 3 helai je rambut hitam. Lain semua putih. Rendam pula dengan cat. Aduh. Tak ada mudanya kau. Bila lepas 3 minggu, rambut baru tumbuh jadi kuda belang. Belakang hitam, depan putih. Takkan nak cat lagi. Asyik cat je kerja tiap-tiap minggu. Jadi tak payah. Pasal itu fitrah. Sama juga dengan Nabi Yaakob kena. Minta warning kat Nabi Malaikat Maut. Tolong nanti bagi tahu aku. Kalau aku nak mati ni, bagi signal sikit, hint sikit bahasa saya lah. Pasal Nabi-Nabi dia beri peluang untuk berkomunikasi dengan Malaikat Maut dan adjust, discuss tentang kematian. Walaupun takdir Allah Ta'ala tetap muktamad, tetapi mereka boleh negotiate pada peringkat mereka lah. Semua. Nabi Sulaiman tunggu pokok karnubah tumbuh. Bila aku mati ni, tunggu satu pohon nama karnubah. Dia pun duk tanya hari-hari, kau pokok apa, kau pokok apa. Nabi Sulaiman boleh cakap dengan pokok. Jadi malaikat maut dia bagi satu nama pokok karnubah. Tunggu pokok karnubah ni lama. Jadi asal tumbuh pokok dekat depan Baitul Maqdis tu, dia tanya, kau nama apa, kau nama apa. Bukan karnubah lah. Rupanya nama-nama pokok ni Nabi Sulaiman catat. Dan Nabi Sulaiman tanya khasiat dia, mudarat kau, kegunaan kau. Bila dia catat semua, dia korek, dia buah kat kebun dia. Nabi Sulaiman antara Nabi pertama yang mencatat khasiat tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan, kita boleh tahu makan pokok apa boleh makan tak mati, tengok lembu, tengok monyet. Itu nak tahu mati tak mati, boleh makan tak boleh makan. Tapi khasiat siapa beritahu? Takkan kucing beritahu. Takkan ayam beritahu dia boleh baik demam. Dia pengalaman-pengalaman sebelum. Dan antara pencatat khasiat tumbuh-tumbuhan ni lah Nabi Sulaiman. Dia boleh tanya pokok tu, kau ni untuk apa, kegunaan kau apa, manfaat kau apa dan mudarat kau apa. Lalu dia akan korek, dia akan tanam pasal nak tunggu karnubah tu. Sekali tumbuh si karnubah tu, dah sampai dah. Dah sampai umur dia. Dah sampai umur dia, bila nak habis ni? Tadi cakap nak cepat. Dah sampai umur dia cakap kat family dia, tak boleh. Masjid Baitul Maqdis, yang kat Baitul Maqdis tu, tak siap renovation. Yang kontraktor dia jin. Tak siap. Renovation, construction, siap lagi setahun. Sekarang pokok karnubah dah naik. Ajal dia dah nak sampai. Kalau dia wafat, dia meninggal, jin tak nak buat kerja. Ada tuan-tuan pening kan? Sebab tu orang panggil ketuk kereta, panggil jin lah. Itu Nabi Sulaiman. Jangan buat pasal. Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman, dia dengan binatang, dengan pokok, dengan angin, semua dia punya mukjizat. Jadi dia cakap family dia, nanti aku mati ni, dia siap-siap ready, mandi pun semua, dia pakai elok-elok, wangi-wangi. Jangan bagi tahu siapa-siapa pun aku mati, terutamanya jin. Aku duduk depan jin tu, pegang tongkat. Depan masjid tu jin kena siapkan juga. Jadi dia mati dalam keadaan bertongkat. Dia baca Quran. Tak kala tongkatnya dimakan oleh anak-anak ataupun rakyat-rakyat, dia panggil dalam Quran rakyat-rakyat, anak-anak lah tu lebih kurang. Reput jatuhlah Nabi Sulaiman, baru jin sedar bahawasanya mereka dah buat kerja ekstra. Orang apa, Nabi Sulaiman dah tak ada rupanya. Dalam bahasa yang mudah dipanggil, kalau aku tahu lama aku berhenti kerja dah. Baca Quran tu. Jadi siaplah Baitul Maqdis. Jin punya tangan juga. Dia tak nampak roh, dia tak nampak malaikat cabut nyawa. Termasuk Nabi Yaakob. Discuss dengan Nabi Malaikat Maut, tengok-tengok macam mana aku mati bila ni apa semua. Tunggu aku punya 3 warning. Dia bagi 3 warning, 3 utusan, bukan warning, 3 utusan.
Nabi Yakub pun tunggu, tak ada apa-apa utusan. Tahu-tahu malaikat maut datang je. Kau datang ni kenapa nak cabut nyawa kau lah? Dah tu mana 3 tu? 3 utusan yang kau cakap warning letter ke apa ni? Tu dia cakap apa? Kau tengok rambut kau tu. Itu satu. Tengok badan kau punya bengkok tu. Itu nombor 2. Tengok kau punya tenaga dah hilang, keupayaan kau dah hilang. Itu nombor 3. Itu tanda peringatan yang aku dah hantar kat kau. Allah Ta'ala hantar signal engkau tak lama lagi akan mati. Itu bukan untuk Nabi Yakub dengan kita-kita sekali. Dan rambut putih itu salah satunya. Pergi cek warna hitam, malaikat nampak putih juga. Tak ada. Boleh lah nak sikit-sikit. Bukanlah tak boleh. Ustaz ni semua nak bagi lawa, tak boleh. Boleh. Islam agama yang menjaga kecantikan. Allah tu cantik dan dia suka yang cantik. Tetapi tidak membuang sifat tua yang ada dalam jiwa itu, kerana tua tu berlaku. Takut-takut kita lupa yang kita nak mati. Kita lupa patut dosa dan pahala pasal kita rasa kita muda je. Mati tu is not a issue. Kalau tuan-tuan belajar tasawuf ke apa, mati, lapar, ngantuk, kenyang, lapar, ngantuk, mati, ini sifat mesti manusia lalu. Lapar kan? Boleh tak ada orang, aku benci lapar, doktor tolong bagi ubat aku tak lapar? Kerana dia mesti lapar. Manusia tak boleh tutup lapar, tetapi dia boleh fikir apa dia nak buat kalau dia lapar, iaitu cari makan, cari kerja, selesaikan lapar tu. Manusia boleh tak tahan ngantuk? Sehari boleh lah, pergi layan syabu lah, boh mancih kat mata lah, stapler mata ke apa ke. Berapa hari, kami mesti tidur juga. Dan kalau tak tidur-tidur juga, mati terus. Maka tidur tak menjadi masalah kerana dia fitrah. Tetapi anda kena fikir apa anda buat kalau mengantuk tu sampai. Jangan bawa kereta, cari bantal, cari tempat tinggal, mana nak tidur. Pasal mengantuk, lapar, satu fitrah. Dan salah satu benda yang pastilah mati. Bukan kena fikir mati tu nak lari daripada mati tu, tapi fikir apa awak prepare untuk mati tu. Pasal mati tu dia tak boleh adjust. Tak boleh adjust. Lapar, mana kedai nak pergi kejap lagi? Duit mana? Ngantuk, mana nak tidur? Mati, kubur dah ada. Apa nak buat untuk mati? Tetapi manusia dia cuba ni. Makan makjun tak nak mati, makan jin ke tak nak mati. Dia nak elak-elak mati tu, yang mati tu pasti akan datang juga. Rupanya mati bukan satu isu, tetapi apa awak ready untuk mati itulah isu. Pasal mati tu pasti. Jadi kita bukan kerja kita menganjak mati, tetapi kerja kita prepare mati. Tetapi dunia telah menukar supaya kita elak mati. Betul? Tetapi bukan elak tu dia tak jumpa. You akan jumpa kona, tangguh tarik, mati juga macam tu. Kesudahannya ditanya bukan, ya Allah Tuanku, mati juga aku dah makan vitamin B, K, L, M, N, H, apa semua. Memang kau akan mati juga. Ya Allah Tuanku, aku dah pergi gym dah, sadar, mati. Ya Allah Tuanku, Allah kena patuk ular pula, mati aku. Tak, kau memang mati. Sekarang ni apa kau buat untuk mati, itu je. Jadi manusia disibukkan untuk tak nak mati. Memanglah tak nak mati, usaha untuk jaga kesihatan. Tetapi preparation untuk mati itu pasti berpanjangan. Pasal yang ditanya bukan cara awak mati ni. Yang ditanya apa bawa-bawa untuk mati. Orang ada tengok tanah runtuh tu, sekali rap je, dia pun tak tahu. Dia pun dah beli insurans, dia pun silat-silat dah prepare vitamin, dah cuba cat rambut ke apa ke, tak tahulah. Macam-macam usaha orang nak panjang umur, tapi Tuhan tarik macam tu. Habis semua planning kadang-kadang. Orang yang kena banjir ke, orang yang lemas ke apa, dia pun tak sangka dia mati. Tak sangka dia mati. Orang yang kena kapal terbang runtuh, dia pun tak tahu dia mati. Orang yang kena gunung berapi, dia tak tahu. Semua sangka okey kot. Okey, baru 40, okey kot. Ini masalah dia. Pasal dunia sekarang fokus untuk kejar,
panjang-panjang umur, panjang usia, lambatkan penuaan macam tu. Jadi dia lupa sebenarnya nanti kalau dia nak semayang, boleh lagi ni, ada orang hidup 90 tahun. Nantilah baru 70 macam tu. Ada nantilah pakai tudung, nantilah habis-habis kerja esok I dah pencen, duduk rumah pakailah tudung. Ni okey lagi ni. Dia ada leka dengan benda tu. Sedangkan itulah preparation untuk mati tu. Pasal mati tu pasti. Nah, jadi dah pergi ke penawar bagi hati Sat, fiqh Syafi'i Sat. Penawar bagi hati Sat, fiqh Syafi'i Sat. Tuan-tuan, tu nasihat kat saya juga. Pasal hari-hari kita punya mata celik je dunia. Pakai baju, keluar kereta, duit. Nak back in, nak transfer, sat lagi TV minta duit. Bil api nak bayar, sampai pejam, esok celik-celik, duit. Macam tu lah. Bolehlah sikit ingat agama. Orang panggil ceramah maghrib. Datang, kuyu-kuyu mata pun. Datang ajar, adalah 2 jam. Datang sini dapat pahala, balik dapat pahala, duduk sini dapat pahala sikit, kat lagi Cik Rahmat bagi makan sikit, okey dapat. Adalah 4 jam total. Tuan-tuan pun sama, campur dapat. Balik rumah kan buka TV dah dunia balik. Esok buka mata balik dunia balik. Kalau malam tak ada ceramah, Cik Rahmat seorang azan, Cik Khairi duduk jadi Tok Bilal, dua-dua je semayang kat situ. Yang semua balik. Lift dah tak rosak dah. Kita punya otak kan dah rosak. Lift dah tak rosak kan? Memang aku tahu lah. Cik Rahmat hari ni dengan Cik Khairi pahala adalah sikit. Pukul 6 petang dah gonyok simen belakang tu dah. Macam menteri besar aku ni nak datang. Tapi orang lain bukan tak ada peranan. Tolonglah datang dengan ceramah ni. Kalau yang datang ceramah ni Cik Mat dengan Cik Khairi juga, buat apa? Dia pun datang kat Yusof Faizal tu. Buka-buka buku, engkau orang juga. Datang cemara pun, engkau orang juga. Yang jadi azan, Cik Mat juga. Aisyah lagi jadi imam, dia juga. Duduk masak kat belakang kelentang-kelentung tu, dia juga. Siap lagi order aku punya kuih. Kuih ada saya bawa Ada 2 balang kan? 3. Tak ada? 2. Ada 2 balang. Tak ada, pergi cari duit, pergi bayar. Dah 2 kali 3 kali bawa, tak ada orang beli. Dan saya nak ambil tin susu tu, ada lagi? Tin susu ada lagi tak? Itu hari kereta kecil. Hari ni bawa berapa tin Tuan-tuan, saya ni di media sosial nampak macam dermawan, macam banyak program buat. Saya delegate orang punya sumbangan dia kadang-kadang. Tuan-tuan bagi infak, saya isteri tolong masak, saya tolong hantar, bagi. Itu peranan saya lah. Tetapi yang besar ialah penyumbang. Ambil tin susu sini, pi bagi madrasah sini, pi bagi sini. Itu kerja saya. Nampak macam hari-hari dia buat kerja. Tapi tuan-tuan lah yang penyumbang. Sama lah yang ada kat sini. Yang ada sikit-sikit bagi tabung tu, RM50. Buat kuliah ni ada makan sikit. Tuan-tuan lah. Saya Cik Mat kena bagi sampul juga. Kalau tak bagi sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya pun tak terlebuh dah. Jadi tuan-tuan yang banyak menyumbang. Apa cerita tu? Ya Allah. Tin susu kan dah expired dah. Yang kat belakang tu kalau simpan sampai puasa tak boleh pakai. Expired date dia. Ada dengan 30 tin. Nanti kan kita ambil. Kuih. Dengar. Kak Kia hoi. Kuih ada. Tin susu tu nanti tengok. Kalau ada beras-beras tak pakai pun boleh bagi. Pasal saya nak bagi 2-3 tempat lah. Jadi saya punya kerja, ambil duk bagi. Saya punya sikit bubuh jugalah. Tapi nampak macam banyaknya bagi benda. Bukan tuan-tuan yang bagi. Tuan yang bagi. Saya punya kerja tukang hantar, tukang panjat gunung. Itu hari fikir apa? Batang kali saya pergi naik atas, sumbangan orang juga. Tapi adalah tenaga saya. Duit minyak sikit, peluh sikit, duit pun ada sikit. Apa tu? Tapi besar tuan-tuan punya peranan.
Jadi sokonglah. Ni tahun baru sebab tu ucapan lain. Tahun baru bagi kurang. Hasan tak tahu mana. Ziyad tak nampak muka. Wan dah ada rumah baru. Siapa lagi? Yang tua-tua tu. Dulu yang pakai kopiah hijau putih tu siapa? Apa nama tu? Haji vaksin. Apa ni? Ma'e lagi lah. Dah jadi menteri ke apa tak tahu dah. Dia ada, tak apa, tahu. Macam-macam orang ni, dekat 15 orang hilang ni. Jadi tahun baru tak mau macam ni. Kita kena buat sesuatu nanti tarawih. Itulah masa orang muslimin kumpul balik. Semai balik. Tapi jangan putus asa. Walau beberapa orang sekalipun, kalau mampu jalan terus. Kita faham. Ada orang ada kerja. Ada orang kadang-kadang bini 2, 3. Bini 2 jangan sebut, sensitif. Macam pergi rompak bank salah dia. Satu dunia nak sebut. Nah, dia ada masalah dengan bini dia, tipu ke apa ke, tu dia punya pasal lah. Kalau dia rompak bank duit kita, kita kacau. Dia langgar kereta kita kacau lah. Dia punya hal lah tu. Jangan buat jenayah, sudah habis wall. Apa cerita ni? Oh, kahwin 2. Beribu orang kahwin 2. Kalau orang kaya, jutawan katakan, handsome, muda, anda nak rasa dia duduk sorang-sorang dengan anda, susah sikit lah. Kan? Tinggal lagi pasal dia terkenal, seorang tu terkenal, orang nampak lah benda tu. Jadi itulah. Kalau dia datang, pergi ngorat anak kita, silat-silat kita pun bagi. Betul tak? Jangan cakap banyak. Jangan kata dia ngorat anak kita, dia ngorat kita pun. Oh. Bila tak dapatkan kau marah. Tu saya post. Andai kata seorang lelaki dibenarkan kahwin 10, maka lelaki seorang ni akan salah, 10 lagi semua betul. Saya tak cakap dia tak salah. Tapi saya cakap dia bukan kahwin dengan kucing lah. Dia bukan kahwin dengan pokok pisang. Dia kahwin dengan orang dan orang tu wanita. Jadi dalam apa-apa isu, tolong adil. Yang paling bagus sekali, jangan campur. Pasal itu masalah rumah tangga dia. Kita akan campur kalau orang edah-dadah, kalau orang rasuah, orang peras ugut orang buat jenayah. Ya, pasal itu hak kita. Tetapi selama mana dia buat pada urusan peribadi dia, mahkamah tak tangkap dia, polis tak tangkap dia, saya nak kacau apa? Dia punya hal dalam rumah, dia sendiri tahu. Kalau ni korek ini cakap ini, post ini, bini pula post, laki pula post, ni bukan ruang untuk dengar masalah itu. Kita orang Islam, kita bukan perangai macam budak-budak. Cik Mat ada masalah dengan si Fulan, Haji ada masalah dengan isteri, takkan nak bubur dalam Facebook bagi kita sesuatu dunia dengar. Kadang-kadang dia tak bubur, orang bubur. Dia mesti nak tutup aib dia. Isteri mesti nak tutup aib suami, suami mesti nak tutup aib isteri. Tetapi orang buka pasal rating, pasal sensasi. Sedarlah, nanti Allah heret korang, baru korang tahu. Semua nanti menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan cerita hal orang yang you pun tak tahu ujung pangkal. Tapi inilah masalah media sosial sekarang. Dengan ustaz-ustaz, nasib baiklah ustaz-ustaz banyak tak komen. Ustazah-ustazah pun tak ada banyak komen. Tapi netizen lah. Netizen dah jadi satu macam. Alhamdulillah hari ini, semalam saya dah tak nampak sangat dah. Moga Allah Ta'ala ampunkan kalau mereka ada salah. Moga Allah Ta'ala masukkan mereka semua dalam syurga. Pasal dia orang Islam. Kita nak dia orang masuk syurga ke neraka? Nak dia orang jadi orang baik ke jahat? Tu ialah. Andai kata ada tak serasi, maka jalan terbaik mereka sendiri dan mahkamah yang tahu. Wallahu ta'ala alam. Habis cerita. Anak murid teman tak mau jadi macam tu. Baik hal artis, baik hal politik, jangan lebih-lebih, pasal nanti kita menung, kita rugi. Mereka tetap jalan. Okey. Jadi lepas ni cari menantu kaya-kaya ya.
boleh pasang aircon lebih sikit ke apa. Mau orang cari jutawan. Lepas tu kalau dia nak kahwin apa-apa, jangan marah lagi. Baik. Kadar tu dulu. Selamat tahun baru. InsyaAllah nanti kita akan jumpa untuk syarat sah Jumaat. Minggu lagi 1. Penawar bagi hati. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.